Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana keadaan semua? Anak-anak murid Ustazah sihat? Semoga kamu semua dalam keadaan sihat, dilindungi, happy dengan family masing-masing walaupun time PKP ni, okey? Jumpa lagi kita dalam video ni adalah untuk menyelesaikan sesi PDPC kita yang tak dapat kita jalankan disebabkan apa? Disebabkan PKP ni. Okey, tapi tak apa. Ustazah usaha juga. Okey, buat kelas untuk kamu walaupun dalam video. Okey, tak apa. Kita kena mulakan dengan bacaan doa belajar macam yang selalu Ustazah suruh kamu kan. Jadi semua Ustazah nak kamu tanda tangan dan baca doa belajar sama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa nishur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita kena syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin. Semoga dengan kita memulakan kelas kita dengan bacaan doa, semoga kelas kita akan diberkati dan memberi manfaat kepada kamu semua dan diri Ustazah juga. Okey, jadinya sebelum Ustazah bagi tahu apa yang Ustazah nak ajar hari ni, jadi Ustazah nak kamu tengok dulu gambar-gambar yang Ustazah akan paparkan kejap lagi. Okey, untuk teka apa yang Ustazah nak ajar hari ni. Okey. Okey, gambar apa yang kamu nampak daripada yang Ustazah bagi tu? Gambar orang tengah bersukan, bermain, kan? Berjogging, macam-macam ada orang main kan? Daripada gambar-gambar tu, kamu rasa Ustazah nak ajar apa? Apa? Adab beriadah. Beriadah tu apa? Okey, jadi first kali kita kena tahu dulu apa maksud riadah. Okey, saya rasa kamu pun tahu tapi tak apa, Ustazah bagi tahu juga supaya kamu lebih tahu. Okey, riadah ialah segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang, pada waktu kita free time kita untuk menyihatkan badan dan fikiran seperti apa? Bersenam dan bermain. Jadi, riadah ni kamu kena ingat adalah segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan tubuh badan dan fikiran kita. Apa yang kamu buat? Pergi kepada apa adab-adab. Kita nak apa? Beriadah pun ada adab dia. Okey. Adab yang pertama sekali yang paling penting, kita kena berpakaian menutup aurat. Okey. Menutup aurat tu macam mana? Kan kamu tak tahu, okey? Kita apa Ustazah bagi tahu juga. Okey, menutup aurat bagi perempuan, seperti kamu keluarlah berpakaian yang sopan, menutup aurat, bertudung, baju tidak jarang, tidak ketat, kena longgar. Okey. Tutup semua tubuh badan. Kan? Untuk perempuan kecuali tapak tangan dan muka, dan bagi lelaki kenalah pakai seluar bawah lutut. Okey. Jadi bila kita nak bersukan pun, mana-mana pun kita buat, kita kena menutup aurat. Melainkan kita bersukan, maksudnya kita buat bersenam ke dalam rumah tu tak apa. Okey. Seterusnya, kita kena pilih kawasan yang sesuai dan selamat. Sesuai dan selamat tu maksud dia macam mana? Sesuai dan selamat tu tempat yang sesuai, tempat yang lapang, tempat yang tidak berbahaya, yang tak ada
Bukan dekat tempat orang buat kerja, orang buat pembinaan. Bukan kawasan perumahan. Bukan belakang rumah kita, dekat longkang, parit, semua yang boleh kita. Apa kalau kamu jatuh, kamu lemas. Tempat-tempat yang orang tak nampak kan. Kita boleh riadah dekat padang, taman, halaman rumah. Tempat-tempat yang sesuai, yang lapang. Okey, yang tidak berbahaya. Jadi kita kenalah pilih kawasan-kawasan yang selamat untuk bersukan. Sebab itulah untuk beriadah. Sebab itulah ada tempat-tempat yang disediakan di sekeliling kamu kan. Saya tahu dekat tempat kawasan perumahan kamu semua ada ada tempat untuk bersukan, ada tempat untuk beriadah seperti taman. Tapi di musim PKP ni kita juga boleh beriadah bersama ahli keluarga, boleh buat aktiviti walaupun di dalam rumah. Banyak aktiviti yang kamu boleh buat, kamu boleh search. Okey. Okey, seterusnya mengamalkan semangat kesukanan. Maksudnya macam mana tu? Bila kita main ni, kita main betul-betul. Kita main betul-betul, kita semangat nak sihatkan tubuh badan, nak sihatkan fikiran kita ni. Jadinya kita kena bersemangat. Bersemangat supaya apa yang kita buat tu memberi manfaat lah, memberi kebaikan. Bukan seperti hangat-hangat tai ayam sahaja. Kita kena ada semangat. Okey, seterusnya sentiasa mengingati Allah. Jadi kenapa kita nak sihat tubuh badan? Kita kena niat kerana Allah. Kita niat saya bersukan pada hari ini bersama keluarga, meluangkan masa. Kan, kita bersenam, kita sihatkan tubuh badan dan fikiran kita. Kan, kerana Allah, supaya kita boleh buat ibadah dengan lebih baik. Macam tu. Kena sentiasa. Sahaja kan, walau apa yang kita buat, yang kita kena niat kerana Allah. Semoga Allah beri kita keberkatan dalam setiap apa yang kita lakukan. Okey. Ada lagi dua. Yang kedua terakhir adalah mengelakkan perbuatan yang kasar dan sentiasa menjaga peraturan. Pertama, jadi 2 poin kat situ. Kena ingat, pertama kita kena, kalau kita bermain kan, kita bermain dengan kawan-kawan kita, dengan ahli keluarga kita, dengan saudara mara kita, kita kena elakkan daripada bermain kasar lah. Senangnya bermain kasar. Kita kena ikut peraturan. Kalau kita tak boleh, baik kita tak payah main. Kita kena disiplinkan diri kita. Kalau kita nak main, kita kena tak boleh kasar-kasar lah. Semoga supaya tidak membahayakan orang lain. Semoga tak ada siapa yang tercedera. Okey. Dan sentiasa mengikut peraturan. Contohnya dalam setiap permainan dia ada peraturan tertentu. Jadi kita kena patuh dengan peraturan tu. Barulah kita selamat. Semua orang pun selamat. Okey. Dan yang terakhir adalah sentiasa menjaga kebersihan. Apa dalam hadis Rasulullah? An-nazafatu minal iman. Apa tu maksud dia? Okey, maksud dia kebersihan adalah salah satu daripada sebahagian daripada iman kita. Jadinya kalau apa pun kita buat, kita kat mana, kita bersenam ke, kita ikutlah bersenam, kita memasak ke apa ke, kita kena sentiasa menjaga peraturan. Sentiasa menjaga kebersihan. Maksud Ustazah menjaga kebersihan. Kan? Kena sentiasa menjaga kebersihan. Contohnya kita main kat padang kan. Kita bawa botol air, kita bawa makanan-makanan supaya kita berehat, kita boleh makan, kita boleh minum. Jadinya lepas kita dah makan, kita minum tu, kita kenalah buang dekat tempat yang sepatutnya. Tak boleh tinggal dekat padang tu. Habislah padang tu kotor disebabkan kamu dalam masa zakat. Jadi kamu kena menjaga kebersihan. Kebersihan tu sangat penting sebab dia adalah salah satu daripada sebahagian daripada iman kita. Okey. Okey, sekarang ni kita dah belajar apa tadi? Pengertian riadah. Yang kedua, kita belajar adab-adab
beriadah. Ada berapa semua? Ada 6 ke, 5 ke, 7 ke, 8. Kamu kena tengok. Okey, tak apa. Seterusnya, kita belajar pula kelebihan mengamalkan adab beriadah. Apa kelebihan, kebaikan yang akan kita dapat kalau kita mengamalkan adab-adab beriadah ketika beriadah? Yang pertama, mestilah kita akan mendapat keredaan daripada Allah. Kan Allah menyuruh kita untuk Allah menyuruh kita untuk bangun, untuk melihat ke tubuh badan kita, kan. Allah pun suruh kita bersenam untuk kesihatan tubuh badan kita, supaya kita lebih mudah untuk beribadah. Jadi kalau kita buat niat kerana Allah, mestilah kita akan mendapat keredaan daripada Allah. Itu yang pertama dalam hidup kita. Pertama sekali, apa yang kita minta, apa yang kita nak capai adalah redha Allah. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya, memelihara maruah diri dan keluarga. Okey, seterusnya, bila kita mengamalkan adab-adab beriadah ni, kita dapat mengeratkan hubungan yang baik dengan orang lain, dengan kawan-kawan kita, dengan ahli keluarga kita. Bila kita beriadah sama-sama dengan mereka ni, kita akan dapat eratkanlah hubungan kita. Kita akan lebih mengenali antara satu sama lain. Kita dapat tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Okey. Jadinya, betapa eloknya kita ni beriadah. Okey, nanti lepas habis PKP kita riadah, ya. Okey. Seterusnya, apa lagi kebaikan dia? Memupuk semangat perpaduan. Perpaduan tu adalah salah satu perkataan yang apa? Yang besar makna dia, okey? Yang melibatkan antara bangsa lain dengan kita sebagai orang Islam. Bila kita beriadah ni, kita akan jumpa lebih ramai orang, kan? Bila kita kat taman ke kat mana, kan, kita akan jumpa lebih ramai orang. Jadi dia akan dapat memupuk semangat perpaduan antara kita, bagi kita main bersama-sama, kan. Kita ajak dia main sama kita, dia ajak kita main sama dia. Jadinya akan memupuk semangat perpaduan antara kita dengan orang lain. Seterusnya, apa lagi ni yang paling penting ni? Poin penting bila kita beriadah ni, kita dapat melatih diri kita bersabar dan berdisiplin. Macam mana kita nak latih diri kita bersabar dan berdisiplin? Kita bila kita dalam permainan tu, kita apa? Kita kena ikut peraturan, kan? Kita kena, kalau kita nak dapat sesuatu tu, kita nak menang, kita nak contohnya kita beriadah sebab kita nak sihat tubuh badan, kita nak ada tubuh badan yang sihat, dapat elak pada penyakit. Jadi kita kena bersabar lah. Jadi bila beriadah ni dapat melatih sifat sabar kita, dan sifat disiplin kita. Dan kita beriadah ni, kita kena tepat pada waktunya. Kita kena bangun pagi, kita kena pergi tempat yang sesuai, kan. Kita akan lebih disiplinkan diri kita. Bangun pagi, ataupun petang-petang, ataupun kalau ada yang beriadah petang, petang hari tu pukul berapa kita dah sharp dah turun jumpa kawan-kawan kita untuk beriadah. Jadi dapatlah melatih diri kita bersifat berdisiplin. Eloknya kita ni bersifat berdisiplin. Kita akan sentiasa menempati waktu, dan maka orang lain pun akan suka kawan dengan kita sebab kita tak lambat, selalu tepat waktu. Okey. Seterusnya, beriadah ni akan mengurangkan risiko kemalangan. Kemalangan maksud kat sini bukanlah kemalangan yang kita dengan kereta tu, motor dengan motor, kereta dengan motor, kita naik motor dengan kereta, kan? Tak. Maksudnya, kita dapat elak daripada masalah, daripada penyakit. Bila kita selalu bersenam, tubuh badan kita akan sihat. Bila tubuh badan kita sihat, kita akan dapat elakkan diri kita daripada dapat penyakit dengan mudah. Jadinya, kemalangan lah juga tu. Okey. Seterusnya, yang terakhir, memantapkan kecergasan fizikal, iaitu tubuh badan kita, luaran kita, dan kecerdasan mental kita. Tubuh badan sihat, dalam pun sihat, mental sihat, fizikal pun sihat. Bila kita ni selalu
beriadah. Dan bila kita beriadah dengan adab-adab yang betul yang diajar oleh Islam. Okey. Okay, bila kita dah belajar tentang kelebihan kita beriadah, maka ada juga akibat-akibat kita mengabaikan adab beriadah. Apa dia? Sebaliknya daripada apa yang Ustazah cerita tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada akibat yang pertama. Okey, akibat mengabaikan adab-adab ketika beriadah yang pertama adalah mendapat kemurkaan Allah. Okey. Kenapa kita akan mendapat kemurkaan Allah kalau kita tidak melakukan seperti yang kita belajar tadi, adab-adab beriadah. Sebabnya di dalam hadis pun Allah ada hadis yang ceritakan. Okey, hadis yang mana? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kan Rasulullah bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun masing-masing keduanya itu terdapat kebaikan. Tapi hadis itu cakap lagi apa? Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu dan jangan lemah semangat. Jadi dalam hadis pun Rasulullah berpesan kepada kita untuk menyihatkan tubuh badan, kan, menjadi seorang mukmin yang kuat. Kuat dari segi apa? Dari segi kesihatan kita. Kalau kita sihat, kita boleh melakukan ibadah. Kalau kita kuat, kan, kita boleh melakukan banyak perkara. Kita boleh tolong mak ayah kita. Boleh beriadah tu mestilah boleh bermain. Boleh menjadi orang yang produktif. Daripada orang yang tidak beriadah. Jadi dia akan menjadi orang yang lemah. Jadi Allah suka dan cinta kepada orang yang sihat, orang yang kuat, seorang mukmin yang kuat. Okey. Jadi yang pertama mendapat kemurkaan oleh Allah. Okey, yang kedua akan menimbulkan permusuhan dan dendam. Akibat yang kedua akan menimbulkan permusuhan dan dendam. Macam mana? Contoh dalam kita bermain, kan, kita main dengan kawan kita, kita main dengan ahli keluarga kita, kita tolong mak ayah kita, tapi kita bersikap kasar dengan mereka. Jadi kita bersikap kasar dengan mereka dan kita buat apa yang tak sepatutnya. Kita tak ikut pun apa yang sepatutnya. Apa yang mak ayah kita cakap, apa yang dalam permainan tu ada peraturan-peraturan kita tak ikut, maka akan berlakulah permusuhan di antara kita dengan orang lain. Orang lain akan tak suka pada kita sebab kita bersikap kasar, kan, jadinya akan menimbulkan dendam dan permusuhan antara kita dengan orang lain. Tak kisahlah siapa pun. Sebab tak ada siapa yang suka diperlakukan kasar, kan. Jadi kena ikutlah adab-adab beriadah. Seterusnya, akibat yang ketiga adalah dapat melemahkan semangat kesukanan. Jadinya apabila kita kurang melakukan aktiviti, maka kita akan mudah lesu. Kita akan lemah, kita akan lesu, kan, sebab kita maksudnya kita membuang masa kita lah. Kita tak meluangkan masa kita kepada perkara yang bermanfaat. Sebab semua benda boleh jadi riadah, kan. Kita memasak jadi riadah, memasak jadi riadah. Kalau kita kita tolong ayah kita kemas rumah, kita main buat aktiviti dekat rumah dengan ahli keluarga kita, itu pun riadah. Buat yoga ke apa-apa lah yang kita boleh buat, itu pun riadah. Daripada kita membuang masa, main game ke, lebih baik kita beriadah. Sebab macam-macam perkara boleh membuatkan kita jadi orang yang lebih bersemangat, orang yang lebih produktif. Jadinya banyaklah kebaikan kita beriadah ni. Jadinya janganlah kita melemahkan semangat kesukanan dalam diri kita. Okey, jadi yang ketiga melemahkan semangat kesukanan. Yang keempat apa? Menimbulkan fitnah dan persepsi negatif. Menimbulkan fitnah dan persepsi negatif orang lain terhadap diri kita.
Macam mana benda tu boleh jadi? Contohnya bila kita kan, bila kita dalam keluar, bila kita, contohlah, ni sebab kebanyakan riyadahnya dekat luar kan, aktiviti di luar. Okay, tak apa. Jadi saya bagi contohnya dekat luar. Jadi kamu boleh aplikasikan lepas PKP ni lah. Okay, contohnya bila kita keluar, kita nak beriadah dengan kawan-kawan kita. Tapi kita tidak menutup aurat dengan sempurna. Jadi ia akan menyebabkan berlakunya fitnah kepada apa? Kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa sama kita. Jadinya akan menyebabkan kita ni menjadikan orang lain tu melihat orang seperti kita ni tidak baik lah, tidak baik. Makanya akan berlaku fitnah. Sedangkan maksudnya seperti peribahasa apa? Disebabkan setitik nila rosak susu sebelanga. Jadinya bila kita buat perkara yang tidak sepatutnya, dia bukan hanya akan menjejaskan diri kita, akan memberi fitnah kepada diri kita, tapi kepada orang sebangsa kita. Contohnya kalau perempuan tu tidak menutup aurat, kepada orang-orang muslimah yang lain, kepada orang mukmin yang lain. Maka tak naklah kan kita jadi orang yang menyebabkan orang lain dipandang serong oleh masyarakat. Jadinya benda-benda macam ni kita kena ambil point juga, kita kena ambil part juga, sebab benda ni melibatkan orang lain. Dalam dunia ni bukan diri kita sahaja, tapi ada orang lain. Ada orang lain yang melihat, ada orang lain yang akan turut sama dilihat seperti kita. Okey. Jadinya kita kena memikirkan orang lain juga. Okey. Seterusnya, yang terakhir, akibat yang terakhir adalah akan mewujudkan persekitaran yang tidak selesa. Jadi bila kita tidak mengamalkan adab-adab beriadah seperti yang diajar oleh Islam, diajar oleh agama, maka akan timbullah jadi kita akan menjadi penyebab kepada persekitaran yang tidak selesa dengan orang lain ketika kita beriadah. Contohnya kan dalam bermain kan, kita mengamalkan sikap yang tidak jujur. Jadi bila ada orang yang jujur, ada orang yang tidak jujur, maka dalam kita bermain tu rasa tak seronok lah. Orang lain akan rasa tak selesa. Dia tak selesa lah dengan dia ni, sebab dia ni macam ni. Jadi tak nak lagi jadi orang yang macam tu kan. Lagipun bila kita beriadah ni, kita akan melibatkan lebih ramai orang. Jadi kita kena bersikap mulia. Tak boleh, kita kena mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh Islam. Seterusnya, contohnya kita tidak menutup aurat dengan sepatutnya. Jadi orang lain pun akan rasa tak selesa lah bila kita berada di halayak ramai kan. Berada di halayak ramai, di tempat awam. Bila kita berpakaian yang tidak sepatutnya, yang tidak menutupnya sepatutnya kan, maka orang lain akan melihat kita macam mana? Orang lain pula tak selesa. Jadinya janganlah kita menjadi orang yang sebegitu. Okey, jadi jangan lupa untuk jawab kuis dekat bawah ni, dekat description ni, untuk komen banyak-banyak macam mana dengan video Ustazah. Apa yang kurang, apa yang lebih, Ustazah minta maaf. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Semoga sihat selalu semua. #duduk rumah.